Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam PDPR Cikgu Rafiq untuk mata pelajaran sains. Baik, untuk pelajaran kita pada kali ini, kita akan belajar berkenaan dengan kemahiran proses sains asas. Objektif pelajaran kita pada kali ini, pertama, murid-murid dapat menganalisis 3 hingga 6 kemahiran proses sains asas dengan betul. Kriteria kejayaan kita pada kali ini, murid-murid dapat membanding bezakan 6 kemahiran proses asas, iaitu memerhati, mengelas, mengukur, menggunakan nombor, membuat inference, meramal dan berkomunikasi. Baiklah murid-murid, apa itu kemahiran proses sains asas? Kemahiran proses sains terdapat 12 sebenarnya, tetapi 6 kemahiran awal itu dikenali sebagai kemahiran proses sains asas. So 6 itu ialah: pertama, memerhati, mengelas, mengukur menggunakan nombor, membuat inference, meramal dan berkomunikasi. Baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama memahami ke-6 kemahiran proses sains asas ini. Kita pergi yang pertama. Memerhati. Memerhati ialah murid-murid dapat menggunakan dera penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan sesuatu maklumat. Kemahiran kita menggunakan kelima-lima dera ini dikenali sebagai memerhati. Ingat ya, memerhati bukan sahaja melihat, menyentuh, merasa, menghidu, juga dikenali sebagai memerhati. Contoh soalan pemerhatian ialah seperti soalan ini. Iswan menggunakan sudu kaca untuk mengacau secawan kopi panas. Khairul pula menggunakan sudu tembaga untuk melakukan perkara yang sama. Nyatakan pemerhatian anda berdasarkan uji kaji di atas. Jari siapakah yang akan berasa panas? Jadi dalam soalan ini, jari siapa yang akan berasa panas ya? Ya, sudah tentu jari Khairul. Kerana sudu tembaga dibuat daripada logam dan logam sifatnya mengalirkan haba dengan baik. Maka jawapannya ialah Khairul. Nah, soalan kedua. Bahan manakah merupakan konduktor haba? Murid-murid telah belajar semasa tahun 4 dahulu. Konduktor bermaksud bahan yang boleh mengalirkan haba. Bahan yang dibuat daripada logam adalah bahan yang boleh mengalirkan haba. Bermaksud antara sudu kaca dan sudu tembaga, yang manakah merupakan konduktor haba? Jawapannya ialah sudu tembaga. Bahan manakah pula merupakan penebat haba? Penebat haba pula ialah bahan yang tidak boleh mengalirkan haba. Jadi jawapannya ialah sudu kaca. Baiklah murid-murid, ini adalah kemahiran dan memerhati dalam soalan sains. Jadi sekiranya ada soalan lain seperti apakah pemerhatian daripada pelajaran ini, bagaimana cara untuk murid jawab? Caranya ialah murid-murid perhatikan apa yang berlaku. Ya, jari siapa yang paling panas, itu yang kita akan perhatikan selepas melakukan apabila kedua-dua sudut ini dimasukkan ke dalam air yang panas. Jadi jawapannya ialah jari Khairul berasa lebih panas berbanding jari Iswan. Kebolehan murid untuk buat perbandingan juga adalah penting dalam buat pemerhatian. Baiklah murid, kita pergi kepada kemahiran yang kedua. Mengelas. Mengelas ialah menggunakan pemerhatian untuk mengasingkan atau mengumpulkan objek berdasarkan ciri-ciri yang sama. Mengelas memerlukan murid untuk mengenal pasti ciri sepunya atau ciri yang sama, atau sifat sepunya atau sifat yang sama, atau perbezaan di antara objek-objek. Sebagai contoh, ini adalah contoh-contoh pengelasan. Baiklah murid-murid, murid perlu mengelaskan haiwan-haiwan yang berada di atas ini ke dalam jadual di bawah. Pertama, murid-murid perlu mengetahui dulu apakah ciri sempurnanya yang membezakan haiwan-haiwan ini. Ya, lihat di sini. Pernafasannya adalah berbeza. Organ pernafasan haiwan ini adalah berbeza. Baik, arnab bernafas menggunakan peparu. Bermaksud murid-murid perlu mengisi haiwan yang bernafas dengan peparu pada ruangan ini. Sebagai contoh, kucing, burung,
buaya, ikan paus, lembu. Baik, itu adalah haiwan yang bernafas menggunakan paru-paru. Murid-murid telah berjaya mengelas satu kumpulan. Kebolehan murid untuk mengelas setiap kumpulan ini menunjukkan murid-murid memahami apa itu pengelasan. Baiklah, ini adalah contoh kemahiran mengelas. Seterusnya, mengukur menggunakan nombor. Mengukur menggunakan nombor ialah membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor serta alat berunit piawai atau yang diseragamkan sebagai unit rujukan. Bermaksud, kebolehan murid untuk mengenal pasti alat mana boleh mengukur sesuatu mengira menggunakan nombor adalah kemahiran mengukur menggunakan nombor. Sebagai contoh soalan ini, labelkan jarum minit dan saat pada muka jam ini. Baiklah murid-murid, ini adalah jam randi. Murid-murid perlulah biasa menggunakan jam randi ini kerana dalam eksperimen sains, jam randi ini adalah biasa digunakan dalam eksperimen sains. Baik, untuk muka jam yang paling besar ini adalah menunjukkan saat, manakala muka jam yang kecil ini menunjukkan minit. Bermaksud, sekiranya jarum menunjukkan 10, bermaksud di sini adalah 10 minit. Manakala sekiranya jarum besar menunjukkan 25, bermaksud 25 saat. Okey murid-murid. Seterusnya, baiklah, ini adalah soalan lain berkenaan dengan mengukur menggunakan nombor. Sekumpulan murid membuat penyiasatan untuk mengkaji tentang masa yang diambil oleh 3 buah kereta mainan untuk sampai ke garisan penamat pada jarak 5 meter. Pada jarak yang sama, kereta mainan ini menghasilkan masa yang seperti ini dalam jadual seperti ini: A 9 saat, B 5 saat, C 15 saat. A. Kereta mainan manakah sampai ke garisan penamat paling cepat? Kerana kereta mainan B mari masa 5 saat, iaitu paling cepat berbanding kereta mainan A dan C. Baiklah, seterusnya, kereta mainan manakah yang sampai ke garisan penamat paling lambat? Jawapannya ialah kereta mainan C, kerana C mari masa selama 15 saat untuk sampai. Susun kereta mainan daripada yang paling lambat ke paling cepat. Baiklah, jawapannya ialah C paling lambat diikuti dengan A dan B. Dan soalan C, namakan alat piawai lain yang boleh mengukur masa. Selain daripada jam randik, alat piawai lain yang boleh mengukur masa juga ialah jam digital. Seterusnya, kemahiran membuat inference. Membuat inference bermaksud murid-murid boleh membuat kesimpulan awal yang munasabah yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan suatu peristiwa ataupun pemerhatian. Kebiasaannya, soalan inference memungkinkan murid untuk beri alasan tentang pemerhatian yang berlaku. Baik, sebagai contoh soalan ini, teliti gambar di bawah. Gambar menunjukkan seorang murid menyentuh pokok berduri, iaitu pokok bunga mawar yang berduri, dan ia memberi satu reaksi. A. Nyatakan perhatian kamu terhadap gambar di atas. Baik, jawapan yang sesuai untuk soalan ini ialah B. Berikan inference anda. Mengapa budak perempuan itu bertindak sedemikian? Baiklah, jawapan murid perlulah berdasarkan kepada fakta sains ataupun penerangan yang munasabah. Untuk topik ini adalah berkenaan dengan manusia bergerak balas terhadap rangsangan. Mengapakah manusia menarik tangannya apabila tersentuh objek yang berduri, objek yang tajam atau objek yang panas? Ini kerana pelajar tersebut bergerak balas terhadap rangsangan. Ini jawapan yang paling betul untuk soalan ini. Okay? Bukannya kerana ia sakit, bukannya kerana ia tersentuh objek yang berduri, tetapi perlulah berdasarkan kepada fakta sains. Jadi, soalan jawapannya perlulah seperti ini: kerana pelajar perempuan tersebut bergerak balas terhadap rangsangan, iaitu duri yang tajam. Okey murid-murid, itu adalah inference. Seterusnya, meramal. Meramal pula bermaksud kebolehan murid membuat jangkaan awal tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman lalu ataupun berdasarkan data. Ada 3 perkara yang perlu diambil kira semasa meramal.
pertama, pemerhatian. Kedua, pengalaman yang lalu. Dan yang ketiga, data atau maklumat. Okey. Contoh untuk meramal ialah seperti ini. Ahmad menjalankan penyiasatan terhadap beberapa objek selama seminggu. Hasil pemerhatian Ahmad ditunjukkan dalam jadual di bawah. Paku tekan berkarat, pemadam tidak berkarat, kerajang aluminium tidak berkarat, skru berkarat, klip kertas berkarat. A. Nyatakan pemerhatian berdasarkan jadual diberi. Soalan-soalan ini berkait antara pemerhatian, inference dan meramal. Okey, ini soalan pemerhatian. Baik, soalan pemerhatian dia, apakah diperhatikan? Murid-murid pula menerangkan objek dan keadaan dia selepas itu. Jawapannya ialah paku tekan, skru dan klip kertas berkarat selepas seminggu. Manakala pemadam dan kerajang aluminium tidak berkarat selepas seminggu. Baik, ini adalah jawapan pemerhatian. Berikan inference pada jawapan kamu. Mengapa? Apakah menyebabkan pengaratan, murid? Ya, pengaratan disebabkan oleh kehadiran air dan udara ataupun objek tersebut terdedah kepada air dan udara. Baik, jawapannya ialah kerana paku tekan, skru dan klip kertas terdedah kepada air dan udara menyebabkan pengaratan. Baik, itu adalah jawapan untuk soalan inference. Soalan kedua, sebatang rod dibiarkan selama seminggu. Rod didapati berubah warna. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat rod tersebut? Baik, soalan kedua ini adalah soalan meramal. Berdasarkan pernyataan di atas, ramalkan bahan yang digunakan untuk membuat rod tersebut. Apabila ia berubah bentuk, apabila ia berubah warna, bermaksud rod tersebut mungkin berkarat. Bahan dibuat daripada besi, bermaksud rod tersebut diperbuat daripada besi. Okey murid-murid, ini adalah contoh-contoh soalan meramal. Jadi, murid-murid telah meramal menggunakan maklumat yang ada. Murid-murid telah belajar bahawa bahan-bahan berkarat ialah bahan besi. Maka murid-murid boleh meramal bahan yang berkarat dibuat daripada besi. Okey, seterusnya, kemahiran yang terakhir untuk kemahiran proses sains asas ialah berkomunikasi. Berkomunikasi bermaksud menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tertentu. Yang pertama, tulisan, lisan, jadual, graf, rajah atau model. Baik murid-murid, untuk soalan ini, murid-murid perlu tahu bagaimana untuk menterjemahkan maklumat itu dalam bentuk-bentuk yang berbeza seperti jadual, carta palang. Okey, itu adalah contoh-contoh berkomunikasi. Murid-murid boleh menterjemahkan dalam bentuk tulisan dan lisan juga dikira sebagai berkomunikasi. Okey, baiklah, ini adalah contoh komunikasi. Sekumpulan murid 5 belian ditugaskan untuk menjalankan pembahasan tentang perubahan suhu apabila air dipanaskan. Ini adalah jadual menunjukkan pemerhatian apa yang berlaku. Masa pemanasan 1 minit, suhu air 30 darjah Celsius. Pemanasan 2 minit, suhu air 40 darjah Celsius. Pemanasan 3 minit, suhu air 50 darjah Celsius. Dan 4 minit, suhu air 60 darjah Celsius. Berdasarkan maklumat ini, bina satu jadual. Macam mana untuk bina jadual? Ya, murid-murid kena pasti dulu apa dia maklumat penting dalam maklumat ini. Pertama ialah masa. So, boleh letakkan ia sebagai tajuk utama, masa. Yang kedua ialah suhu air. Suhu air, simbol suhu air. Kemudian masukkan masa, ada berapa masa? So, ada 4 masa. 1, 2, 3, 4 minit. Kemudian suhu air pun ada 4. Kalau 1 minit, padankan ia. 1 minit, 30. Okey, tengok pada maklumat ini. 2 minit, 40. 3 minit, 50. 4 minit, 60. Maka siaplah jadual murid-murid. Ini adalah contoh cara untuk berkomunikasi. Baiklah murid-murid, itu adalah 6 kemahiran proses asas sains yang murid-murid perlu faham dan praktikkan semasa pelajaran sains di sekolah rendah.
Okey, untuk seterusnya kita akan sambung lagi ada 6 lagi kemahiran proses sains yang dikenali sebagai kemahiran proses sains bersepadu. Semoga murid mendapat manfaat dan seterusnya dapat menjawab soalan dengan baik. Sekian dulu. Sekian, terima kasih.